Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harapkan semua di dalam keadaan sihat dan baik. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam bidang akidah di bawah tajuk Beriman kepada Kitab. Murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 3 muka surat 72 hingga 76. Baiklah murid-murid, tahukah kamu apakah maksud kitab? Mari Ustazah jelaskan. Kitab bermaksud kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, antara salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran. Kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Al-Quran ialah kitab yang terakhir diturunkan dan satu-satunya kitab yang terpelihara dari penyelewengan sehingga hari akhirat. Seterusnya murid-murid, tahukah kamu apakah hukum beriman kepada kitab? Ya, hukum beriman kepada kitab ialah wajib. Dalil naqli yang membuktikan kewajipan kita beriman kepada kitab Allah ialah daripada surah An-Nisa ayat 136. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل صدق الله العظيم. Maksudnya murid-murid, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Maksudnya, kita bukan sahaja kena beriman dengan kitab Al-Quran, malah kita kena beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Apakah kitab itu murid-murid? Kitab-kitab itu terdapat 4 kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Jom Ustazah tunjukkan apakah kitab-kitab tersebut. Baiklah murid-murid, ini adalah nama-nama kitab yang wajib kita ketahui. Mari kita lihat satu persatu nama kitab dan nabi yang menerima kitab tersebut. Pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sehingga kini kita menggunakan kitab Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Seperti mana dalam sebuah nasyid berkata, kitab Al-Quran, kitab pemimpin umat yang berkekalan, Al-Quran ya Al-Quran. Okey, murid-murid pernah dengar tak nasyid ni? Kalau musim tilawah Al-Quran, kita selalu dengar nasyid ni kan? Okey, seterusnya jom kita lihat kesan beriman dengan kitab Allah. Baiklah, tahukah murid-murid apakah kesan beriman dengan kitab Allah? Okey, di sini Ustazah huraikan 5 kesan jika kita beriman dengan kitab Allah. Pertama,
iman kita semakin bertambah. Sebab apa? Sebab semakin hari semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita mengenali ayat-ayat Al-Quran, semakin kita mengetahui maksud-maksud di dalam Al-Quran, iman kita semakin bertambah, insya-Allah. Okey, kesan yang kedua, kita akan mendapat syafaat Al-Quran. Besar syafaat Al-Quran ni. Kepada siapa yang dapat syafaat Al-Quran ni, sangatlah beruntung. Sebab apa? Sebab dengan syafaat Al-Quran ini, apabila kita mati nanti, kubur kita akan dipenuhi dengan cahaya seperti mana kita duduk kat dunia di waktu siang. Okey, yang ketiga, kesannya hidup menjadi tenang dan teratur. Keempat, masyarakat akan lebih hidup sejahtera dan aman damai. Dan yang kelima, kita akan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mari kita sama-sama berikrar bahawasanya kita akan beriman kepada kitab Allah. Mari kita baca sama-sama. Saya beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan membuktikan keimanan melalui tindakan. Yang pertama, menunaikan solat 5 waktu. Yang kedua, menjadi seorang yang amanah dan berakhlak mulia. Yang ketiga, menutup aurat dengan sempurna. Yang keempat, bersungguh-sungguh belajar Al-Quran dan memahami maksudnya. Dan yang kelima, tekun dalam menuntut ilmu. InsyaAllah, dengan ikrar-ikrar ni, kita akan lebih beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan kita akan mendapat rahmat serta kasih sayang Allah, insyaAllah. Baiklah murid-murid, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita lakukan aktiviti di dalam buku teks aktiviti pendidikan Islam, muka surat 71. Isi tempat kosong. Kita baca di bawah, erti kitab. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, di situ dia dah bagi contoh, kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Jawapan di situ nabi. Okey, kitab ini mengandungi, jawapannya syariat. Okey, kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk. Memimpin, jawapannya manusia. Memimpin manusia ke jalan yang benar. Jawapannya di situ benar. Dan diredai Allah. Dan jawapannya di situ diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah berjumpa lagi di video yang akan datang. Ustazah harapkan ilmu yang disampaikan hari ini kamu dapat mengamalkan dalam kehidupan kamu. Dan jangan lupa baca Al-Quran setiap hari di rumah. Okey, jumpa lagi di lain video. InsyaAllah. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.